wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita view sikit apa yang kita tengah tunggu sekarang ni. Kita tahu bahawa euro US dollar berada dalam zon support That zone support memberikan kita dua possible structure, sama ada dia adalah satu double correction ataupun single correction dalam bentuk zigzag di mana ini menyebabkan pergerakan US dollar lebih tidak menentu lah Jadi saya ambil higher probability berdasarkan 4 possible structure untuk US dollar di mana kita ada 2 daripada 4 ni menunjukkan kita masih ada 3 daripada 4 3 daripada 4 sebenarnya yang masih menunjukkan satu lagi kekuatan US dollar, euro US dollar untuk melengkapkan wave 4 ke bawah Namun ini tak perlu berlaku. Satu lagi alternative view dia, US dollar dah habis dan kita ada pergerakan ke atas Jadi saya ambil yang higher probability 3 daripada 4 menunjukkan bahawa kita ada satu lagi ke bawah. 2 daripadanya merupakan pergerakan dengan ada momentum dengan ada trend lah. Satu dengan momentum, satu lagi dengan trend biasa ke bawah. Motif dan motif with extension Jadi disebabkan oleh ini, main view kita adalah kepada ini di mana kita sedang lihat untuk US dollar satu lagi kekuatan dia, maksudnya euro US dollar, GBP US dollar, AUD US dollar akan buat wave 2, deep correction, AUD NZD US dollar akan buat deep correction. Elakkan untuk dollar pair untuk semasa, elakkan Jadi sekiranya terdapat pullback dalam US indices, US 500, pullback ini kita akan cari peluang DH4 wave 2 ni kita dah ada higher high. US 30 benda yang sama, wave 2 ni. Kenapa dia ada 2 pula? Okey, saya buang satu. Okey, jadi wave 2 ni di mana kita dah ada higher high. Nasdaq tak ada. Ini belum break. DAX pun belum break. JP225 structure yang berbeza. Ini boleh lagi satu ke atas, tak ada apa-apa. Dia break high kat sini, break B ni pun tak ada apa-apa. Maksudnya B ni break, itu masih B. W, X dan Y ke atas. Ke atas lepas tu jatuh balik. Tak ada apa-apa. UK 100, sekiranya anda agresif, di sini anda boleh cari peluang untuk long. Sebab dia adalah lead. Dia break high awal. Dollar pair, USD, JPY pun elakkan. Bukan something yang anda nak trade sekarang. Euro, JPY, wave 2, ini anda boleh cari peluang. Sekejap. Ini dah break high ke tak? Ini tak ada. Euro JPY tak break high, jadi Euro JPY anda tak trade. GJ. Ini yang anda nak cari. Sekiranya kita ada wave 2 ni berlaku. Adakah ini akan buat ke bawah lagi? Kalau dia buat ke bawah, anda mula perhatikan kepada momentum dia. Perhatikan momentum dia. Perhatikan bukan momentum ni, tengok momentum ini. Maksudnya macam ni Anda tengok yang sekarang ni. Yang sekarang ni. Kalau dia terus jatuh ke bawah, ini pun buat satu reset ke bawah, itu adalah wave 2. Faham tak Kimi? Kalau dia buat macam ni ke bawah, lepas tu naik, lepas tu jatuh lagi ke bawah. Then itu anda boleh trade. Itu wave 2. Kalau dia jatuh ke bawah macam ni, itu adalah ini. Saya zoom in dulu. Itu adalah cuma W, X, Y, W, X dan satu lagi ke bawah, itu cuma wave 4. Itu tak trade. Kalau dia cuma kat sini kalau dia cuma kat sini, itu adalah W, X, A, B dan C, Y. Itu wave 4. Kalau dia cuma jatuh macam ni, tak ada apa-apa. Kalau dia jatuh macam ni, ini tak break bawah ni. Kalau dia naik dan break bawah ni lagi, itu wave 2. Momentum kat sini pun naik dan jatuh lagi. Itu anda trade. Itu struktur lain.
Sekarang ni belum. Kenapa? Ni sebab dia. Ada berapa lekuk? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya letak A kat sini? Sebab tak ada W dekat MT5. Faham tak? Rosdi, dia tak ada W. Nantilah saya update dia. Ini sepatutnya kat sini. Satu lagi low kat sini. Apa pun ada tak trade dia kat sini. Itu je. Kalau anda nampak saya letak blue box, anda tahulah, fahamlah kan. Dia tak ada W kat situ. Itu je sebab dia. Aku nak lukis malam tengah attack, tengah gol 2-0. Mana sempat. Ingat sambil-sambil tu kita tukarlah cat kan. Baru berapa minit dah 2 gol. Jadi tak sempat. Itu je sebab dia. Faham? Dia tak ada W kat situ. W kena lukis sendiri. Kalau jatuh kecil saja, itu adalah Y. Apa pun anda tak trade dia. Kalau dia naik ke atas macam ni, then kita trade dia. Kalau dia turun macam ni, then kita trade. Itu wave 2. Faham? Dia tak ada W. Masa aku nak lukis dia satu-satu. Faiz, menang pun tak fokus juga. Sebab menang tu lah tak fokus Faiz. Sempat nak tweet gol dia. Tak sempat nak update apa-apa. Itu je sebenarnya. Cepat sangat. Maklumlah lawan tim pertengahan Liga katakan. Okey? Jadi kalau dia naik, turun balik, kita trade. Naik dia tak boleh break high kat sini. Kalau dia break high jangan. Kalau dia break high tak apa. Dia break high itu 5. Then pull back itu kita trade. Sabar. Club kat Discord. Form club. Jangan. Ramai left group. Sama ADJPY sama. Sebab itu saya tak lukis dia apa-apa. Ini boleh lukis 5 ke? Tak. Ini WXY tau. Nampak tak? Saya tu tak ada pun orang tegur saya. Ini W. Ini 3 wave. Mana dapat A? Dia tak ada W kat situ. Ini X. Ini A. Ini B. Ini C. Faham tak? Semalam nak tukar. Tapi kan maklumlah kan. Jadi anda tak buy lagi. Yen pair anda tak buy lagi ya. Ini boleh long tak? No. Kalau anda agresif, kalau anda seorang trader intraday, kejap saya tengok. Yes, boleh. Kalau anda trader yang agresif situ ada 1618. So, 4 ni kalau dia buat ke bawah macam ni mana kita punya delete button ni? Itu bukan A, B dan C tau. Itu W, X dan Y ke bawah. Dia macam ni. Macam itulah, macam saya lukis. Ni macam ni. Sini adalah W. Sini X yang biru. Situ A. Situ B. Satu lagi ke bawah. C. Situ Y yang biru. Situ 4. Faham? Anda tak nak tengok trend line ini break. Kalau trend line ini break, dia buat ke atas, turun ke bawah, itu wave 2. Itu kita trade. Itu wave 2. Faham tak Kimi? Sempat nak tweet goal. AJ sama NJ. Ambil chart dia, print out, letak 2, potong, rebus balik ke sini. Dia sama. Of course tak satu-satu pip lah sebab AU dengan NU. NU lebih kuat. NJ lebih dulu break kan. AJ tak break lagi. Jadi kalau nak trade dia, GJ kalau dia buat benda tu tadi. Satu lagi ke bawah, saya tak nampak dia naik. Belum. Tapi naik dia pun wave 4. Sama dengan indeks tadi. Sama.
Clear mana? Clear goal. 5 goal tak clear lagi, saya tak tahu. Cat JPY. Ini pun sama. Kita tengah tunggu bila-bila. Nampak tak kenapa saya tak dapat lukis dia sebagai 2? Kan? Ini baru sikit. 1, 2, 3, 4. Sabarlah dulu kan. 2 tu kita trade. Bertambah. Tunggu. Jangan trade setiap lekuk. Ni semua lekuk dah masuk. Tak dapat. Tunggu dia buat 2. 2 tu kita trade. Itu dah ada trend. 2 fractal trend dia. Tu kita trade. 3 dalam 3. Tu kita trade. Yang ni. Sabar. Ya. Saya dah ceritakan minggu lepas kan kenapa kita extend dia kan. Kenapa ini kena extend. Tak payah cerita 2 kali ya. Penat mulut aku. Okey. CAD JPY pun sama with 2. Pilih salah satu lah. Yen pair, CAD JPY, GBP JPY, AUD JPY. Euro JPY tak ada. Tak ada. Euro JPY tak ada. Sebab US dollar. Ingat. Euro membentuk lebih 50%. Sebab itu ada nampak. Yen pair lain dah break. Euro tak break. Kenapa? Sebab US dollar tadi. Ingat Euro membentuk 57.17 ke 13% daripada dolar indeks. Itu sebab dia Euro lebih tidak menentu. Satu lagi kekuatan US dollar. Sebab itu kalau nak trade, jangan trade Euro JPY. Trade Yen pair lain. Boleh? Okey. Euro US dollar. Sama. Sama. Ni dah jatuh dah pun. Ini mungkin wave 4. Ini adalah W. Ini X. Faham tak? Ini W. Ini X. Dan ini Y. Itu wave 4. 4 ni. Ataupun kita memang dah habis ini kat sini. Sebab itu ada tak trade dolar. Dolar tak nampak arah dia. Seriously, saya tak tahu. Dolar tengah sideways. Saya boleh lukis banyak benda dekat sini. Dolar jangan pegang dahulu. Atas boleh, bawah boleh, ke kanan, ke kiri boleh, gold pun sama kan. Kita bincang gold lepas ni Ini adalah GU. GU masih ada struktur ke bawah. GU mungkin dah memulakan wave 1, 2, 3 ni ke bawah. Mungkin. Tak nampak. AUD US dollar sama. Everything sama. Ini boleh pula dilukis WX dan Y. Ni macam ni. Ni maksud saya. Ni W. Mana kita punya. Tengok macam mana nak buat W, X dan Y dia. Macam ni. Kena buat satu-satu. Masak aku. Nampak macam mana nak buat dia. Ni W. Lepas tu ini Y. Sabtu malas nak lukis dia. Baru nak lukis malam. Tapi dah 2 gol. Jadi tak sempat. Tu je sebab dia. Dan ini adalah X. Boleh? Itu je. Ini maksudnya sini ada A, B dan C. Sini boleh jadi flat. Maksudnya dalam internal dia adalah A, B dan C. Color merah. Nampak? Tu dia. Tu lukisan dia. Boleh? Nak update cat tak lama pun. Cuma yang W, X dan Y tu yang lama. Sebab kena buat satu-satu. Yang lain-lain ni cepat. Yang W, X dan Y tu. Dalam ni pun sama. A, B dan C. Tu je yang sebab dia lambat. Ni. A, B dan C. Kalau nak detail-detail lah.
Jadi yang lain-lain semua sama. Semua sama. Yang kecuali GU ni. EU pun sama. Ni adalah W, X dan kita sedang habiskan 4 ni kat sini. Y. Tengoklah kalau dia terus jatuh ke bawah. Ini 4. Apa pun anda tak trade dia. Tak ada sebab untuk trade dolar pada waktu ni. Sama. Ini sama W, ini W, X, A, B dan C. Y. Shorter term sama. W, X, A, B dan C. Tapi dia dolar tengah kuat tu bang. Tunggulah. Kalau dia break structure, then saya kata kuat. Kalau setakat 2 batang candle, saya tak dapat nak kata dia kuat. Jangan trade sebatang-sebatang candle. Saya nampak ramai cuba trade macam tu. Sakit, susah. Susah nak trade macam tu. Bimbang setiap masa duduk depan chart. Aduh. Sakit mata. Kata nak trade sekejap. Kan? Scalping. 2 hari dia punya scalping. Tak tutup-tutup. Okay, gold tak ada apa-apa. Jadi kalau dolar masih ada kekuatan, ini berlaku. Kalau dolar tak ada kekuatan, dolar habis WXY, ini break ke atas. Jadi elakkan. Kalau dia break ke atas ni tak ada apa-apa. Ini cuma B. Nothing. Saya cuma pindah 3 kat sini, 4 kat sini, ini wave 5. Lepas tu jatuh bawah balik. Dia sideway. Apa-apa boleh jadi kat situ. Try, tak payah. Sebab itu saya tak galakkan untuk trade satu. Saya trade gold sahaja, saya trade EJ sahaja, saya trade EU sahaja. Tak tiap-tiap hari ada trend. Okey. Silver, kita lukis sama dengan gold. Tak ke mana. Minyak, one more high. Minyak ni, 2 ni nanti kita akan trade. Itu adalah untuk minyak. Minyak dah break high. 2 ni nanti kita trade. Itu adalah untuk minyak. Apa ada benda tu kat situ? Okey. Copper kita masih lukis ke bawah. Tak ada. Ini tak break high. Kalau copper break high, company copper. Okey. Euro AUD masih menceritakan bahawa ada satu lagi low untuk US dollar. Satu lagi sebelum dolar naik. Yang dolar naik tadi wave 2 kat sini. Kalau ini lower low kita boleh trade, tapi ini tak lower low. Euro AUD tak ada, sideway market semasa. Euro GBP tak ada apa-apa, elakkan. GBP AUD ini belum buat low ini bukan low satu ni, low ini. Dekat daily pun sama, tak ada. Kalau anda agresif, anda boleh trade wave 2. Kalau anda agresif. Itu sama dengan GU tadi, sampai dekat dia punya support. Dolar mula melemah. Kalau macam tu, GU naik. Kenapa GA kita pergi short? Sebab US dollar, AUD. Sama dengan GN. Antara GA dengan GN, saya lebih prefer kepada GN. Wave 2 ni, kalau anda nak agresif, wave 2 ni anda boleh short nanti. Sekarang pun kalau dia dah buat 3 wave yang clear, saya akan cari untuk short dia. Untuk GN. Okey. Kalau tak ada soalan mengenai pasaran, maksudnya saya sedang mencari untuk nak long yen pair, long index dan short crosses. Euro AUD, GA, GN yang ada set up cantik sikit adalah GN. Kalau ini dah berlaku wave 2, macam mana kita tahu dia rupa wave 2? Ini dah macam dia buat wave 2. Nampak tak, Kimi? Ini dia dah break trend line. Ini dah break trend line. Dan sini pun kita tengah tunggu. Kalau dia structure dia lain macam, kalau dia setakat macam ni tak ada apa-apa. Saya nak tengok dia buat besar sikit. Dekat sini pun nampak besar sikit. Then kita cari peluang. 3 wave untuk wave 2.
Dalam-dalam ni saya boleh lukis macam-macam. 3 ni boleh kat sini, 4 ni boleh kat sini. Kalau setakat elite wave, 5 tu boleh kat sini. Tapi saya nak tengok struktur yang lebih jelas untuk wave 2, untuk nak shot, untuk GM. Okey, kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu struktur motif, dan kita sambung apa yang kita bincangkan pada minggu lepas, pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita cover sikit. Kita dah cover apa yang dimaksudkan dengan trend. Trend adalah apabila siri pergerakan, bukan satu sebatang naik, itu trend naik. Tak. Dan tak setiap trend anda boleh trade. Kita dah bercakap mengenai struktur siri, maksudnya low, high, higher low, higher high. Pada waktu ini, dia dah ada trend. Tapi boleh tak trade dia? Dan kita dah sentuh mengenai fractal, pecahan, konsep dalam elite wave di mana kita melihat kepada 5 dan 3. Sentiasa 5 dan 3. Dan pecahan-pecahan dalam ni pun adalah 5 dan 3. Itu dalam elite wave. Okey, adakah elite wave ni bagus? Tak. Saya dah bagi tahu anda direct. Kalau anda cuma guna elite wave, bagi mereka yang dah guna lama elite wave, anda faham apa saya maksudkan? Betul tak apa saya kata? Kalau anda cuma guna elite wave tanpa melihat kepada korelasi pasaran, instrumen-instrumen semua, anda cuma lukis, anda ambil satu, saya lukis gold setiap minit chart dia. Banyak kali sesat, banyak kali kena recount. Betul tak apa saya kata ni? Sebab saya dah pernah buat. Lukis dekat EU sahaja, lukis dekat EJ sahaja, lukis dekat GJ sahaja. Anda dah buat, saya dah pernah buat bertahun dulu. Dah lukis satu. Sebab tu saya tinggalkan elite wave. Pernah nak tahu? Kalau nak tahu kenapa saya tinggalkan elite wave sekejap, dan saya berpindah ke... Bukan kata elite wave tak bagus. Elite wave bagus. Elite wave bagus sebagai map. Itu elite wave. Anda cuba lukis setiap lekuk, anda akan dapati anda banyak kali sesat. 2 cat, satu atas, satu bawah. Aduh, kau buat apa gini? Elite wave digunakan untuk mapping. Dia bukan holy grail. Dia tak. Anda tak trade elite wave. Kalau saya lah, saya tak trade elite wave. Saya gunakan elite wave sebagai map kepada korelasi dinamik pasaran. Ramai dah belajar. Saya tahu ramai yang belajar elite wave dan masuk dalam sesi saya untuk nak tengok application. Sebabnya ramai saya sendiri belajar elite wave sesat tau. Lukis di cikgu, lukis lain. Kita tengok chart kita, tak ada pun salah. Dia pun kata mungkin dia ikut macam ni nanti. Lepas tu dia ikut macam dia kan. Dia kata apa? Kau punya salah. Apa pula tiba-tiba tadi betul, ini tak. Bila market ikut tu, itu yang betul. Bila ikut market tu, itu yang betul. Macam ni. Dia adalah map sahaja. Map boleh bertukar kalau ada roadblock, kalau ada banjir, kalau ada construction, kalau tiba-tiba penyokong tim tu kan. Kena gol awal, dia balik stadium awal, jalan jam, itu contoh sahaja. Dia bukan dia tak dapat berdiri sendiri. Dia adalah satu map, itu sahaja. Masalahnya kalau anda ambil dia sebagai holy grail. Let us get that out of the way dahulu. If you swear only by elite wave, saya bagi tahu betul, saya dah pakai, ramai kawan-kawan saya dah pakai, dan ramai tinggalkan selepas few years.
Seriously. Tapi kalau anda dah belajar, alhamdulillah kurang sikit saya punya beban. Alhamdulillah anda dah ada asas dia. Ni dia. Anda kena masukkan faktor few things. Yang pertama, elite wave banyaknya kita melihat kepada structure. Ini structure. Ini satu, cycle price dalam elite wave. Okay. But not every wave 2 tu anda boleh trade. Sabar Syedi, sabar. Tak apa, itu penyokong setia. Bukan dia tak kena run up sikit terus dia jadi lalang. Itu susah Syedi. Saya faham. Tak apa, gigit bantal Syedi. Saya faham. Saya faham. Kita doakan yang baik-baik bagi mereka yang dilanda musibah ni ya. Kita doakanlah perkara yang baik-baik dalam Syedi ya. Saya doakan semoga segala bencana yang sedang melanda, saya doakan semoga berakhirlah dalam 80 tahun lagi ke kan. Okey jadi. Saya okey. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Maksudnya tak dapat berdiri sendiri di chart, harus korelasi. Ya, betul. Okey. Jadi ada something dalam charting yang kita panggil sebagai symmetrical charting di mana kita menggunakan elite wave. Sabar Syedi, sabar. 80 tahun. Symmetrical charting. Symmetrical di mana kita melihat kepada Fibonacci. Okey, satu pergerakan. Lukis ni pun dah tak betul. Bukan apa, tangan masih menggeletar kan. Semalam banyak sangat menjerit, suara pun ada sakit-sakit sikit kan. Dan bila kita ada break, kita ada higher high dah berlaku, selagi dia tak mencecah 100% kepada panjang ini, kita panggil ini sebagai wujudnya incomplete sequence. Ini yang jarang orang cerita. Gerak dulu, sabar Faiz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam 50. Wassalam Faiz. Kau Faiz. Incomplete bullish sequence. Syarat dia lepas ni. Untuk nak trade dia, bukan semua incomplete bullish sequence ni anda boleh trade. Incomplete bullish sequence. Itu adalah yang pertama anda kena tengok. Yang pertama, syarat pertama, kita kena ada benda ni. Di mana ada incomplete, siri pergerakan yang tak lengkap lagi. Itu yang pertama. Tak kisah di sini adalah 5 wave ataupun di sini kita ada 3 wave. Asalkan dia break, kita ada incomplete sequence. Dapatkan yang tu dahulu. 3 atau 5, tak kisah. Tak kisah. 3 atau 5, tak kisah. Tengok macam euro US dollar kan. 5 senang nak tukar jadi 3. 3 payah nak tukar jadi 5. Tapi boleh kecil dia. Macam gold. Macam gold kat sini. Mana gold? Macam gold kat sini. Ini A, B dan C tau. Kalau lukis elite wave, ini adalah W, X dan Y. Ini A, B, macam ni. Kalau ada lukis elite wave, kalau saya lukis elite wave, saya akan lukis ini sebagai ini W, ini A, ini B, ini C. Kalau saya lukis elite wave ini adalah X, ini A, ini B, ini C. Ini adalah Y. Kalau saya lukis elite wave. Sebab saya tak lukis elite wave, saya map elite wave, saya lukis seperti yang sekarang ni, sebab saya mengambil faktor korelasi US dollar dan indeks serta yen. Sebab itu saya letakkan A kat sini, W kat sini, X kat sini dan Y kat sini.
ada jauh beza dia. Ada jauh beza. Setiap lekuk ni saya ambil faktor korelasi. Kimi start buat Excel kan. Anda dah mula nampak kenapa saya letak A, B dan C kepada dynamic tu kan. Nampak tak? Kalau anda map saya punya ni, saya punya satu-satu ni, anda akan nampak kenapa dia A, B dan C, kenapa dia bukan W, X dan Y. Kepada setiap lekuk. Kepada setiap lekuk. Untuk anda saya buat. Untuk anda saya buat. Dia faktor market dynamic. Tapi tak kisah A, B, C ke W, X, Y ke, tempat dia lebih kurang sama. Okey, balik kepada cerita kita yang ini ya. Mana kita punya ni? Okey. Nombor 1, dia kena ada incomplete bullish sequence. Kalau map satu-satu tu akan nampak. Kalau orang setakat lukis-lukis je kan. Apa kena Zul letak A, kejap W, kejap A, kejap tukar balik kan. Kejap satu di depan, kejap satu belakang. Semua chart tu dia satu cerita. Itu je. Dia macam kita buka buku cerita kan, chapter 1, chapter 2, chapter 3, turutan dia satu-satu semua. Kalau pernah belajar database pun anda akan nampak benda ni. Okay. Now, pada moment dia break sini, kita akan ada incomplete bullish sequence. Bagi bearish sequence terbalik Hanya bila keadaan tu anda interested untuk melihat chart. Lain daripada keadaan ini, anda tak interested nak tengok chart. Now, paling penting adalah breakout ini. Tu yang paling penting. Okey. Dia breakout, pullback terus boleh masuk. Tak. Ingat, trend adalah siri pergerakan. Dan apabila kita ada di satu fractal, ingat konsep fractal, pecahan. 5 ada pecahan, satu wave ada pecahan 5, ada pecahan 3 kan. Jadi, apabila kita ada satu fractal, katalah kita fractal, ini adalah fractal daily. Kita ambil merah kat sini. Ini 1, ini 2. Okey. Now, di sinilah kita masuk kepada konsep kita hari ini. Konsep kita hari ini iaitu kepada motif wave yang breakout ini. Katalah, kalau kita dah kata 1 sini kena 5 Kalau dia bukan 5, ini 3, sama ada di situ adalah W ataupun even itu boleh jadi A. Kalau sini adalah satu korektif yang besar. Tak apa, itu hari Rabu. Apa pun kita assume dulu inilah 5 wave dan ini 1, ini 2. Bagi mereka yang baru ikut, saya sedang refer kepada benda ni. Okey? Saya sedang refer kepada fractal ni tadi Harian, nampak? 1 merah, 2 merah, 3 merah. Minggu ni nak pergi deep ke? Kejap, kita tanya Santi Kita nak pergi deep ke? Kita nak pergi macam mana? Kita nak masuk dalam ataupun separuh? Depend kepada anda. Saya boleh masuk dalam, saya boleh sentuh yang ni. Tapi sebabnya kalau saya sentuh dalam, takutnya ada yang tak faham lagi. Tapi anda boleh tengok dekat Pian punya YouTube jadi anda boleh tengok video awal dan tengok kepada sesi yang ini Boleh? Okey. Katalah ini adalah satu. Faham satu tadi? Satu harian tadi. Katalah kita tengah tengok 1, 2. Okey. Now, kalau anda deep. Okey. Sabar. Okey. Kalau anda melihat ini masuk dalam balik. Okey. Kalau itu masuk dalam balik dan kita sedang jangka
instrumen berkenaan akan membuat motif. Di sinilah kenapa anda tak dapat guna cuma elite wave. Sebab kalau elite wave, kalau saya letak 3 dan 4 dan ini jadi 5, untuk menghabiskan 1, itu tak salah tau. 1 intermediate, 1 intermediate, itu tak salah. Itu adalah dikenali sebagai diagonal. Itu tak salah. Itu tak salah. Okey? Itu tak salah. Tetapi sebagai seorang trader, kalau anda tak akan, anda cuba untuk nak masuk market tau. Itu seorang trader. Dia sentiasa mengambil risiko di mana anda nak tengok ini sebagai satu extension. Apa maksud dia? Ingat tak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang ini adalah ini tadi. Okey. Yang ini wave 2. Ini 1, ini 2. Now, kalau di dalam dia ada trend, maksudnya dia mencecah paras baru. Yes, ada cara dia juga menggunakan channel. Yang dalam ni kecil dia break wave 1 dalam minit, dalam ini. Dalam yang ini. Okey, kita dalam sikit ya. Breakout price ini. Hanya dalam keadaan tu, pada waktu itu, dalam ini, kita ada trend. Untuk harian, sabar dulu. Untuk fractal harian, masalahnya bila anda trade pullback ini, tahu tak kenapa, apa masalah dia? Bila anda cuma melihat satu fractal. Yes, kita ada incomplete. Ya, sebab kiraan ini dia boleh menjadi A, B dan C dan jatuh ke bawah. Dia baru sahaja menjadi 3 lekuk, 3 sequence, 3, 7, 11 boleh jatuh ke bawah. Sebab itu first breakout anda tak trade. Sebab itu dalam sistem 3-7-11 anda cuma trade bila terdapat 2 fractal yang membentuk trend. Itu dalam sistem 3 suspend kan. Yep. Tak tahu. Saat masuk kembali ada volatility yang kuat. Itu kerja market lah. Kalau saya dapat jawab memang ya, simple kerja kita lebih. Bila first breakout ni, anda tak trade. Kira lekuk dia. 1, 2, 3. Itu korektif. Dan ramai menggunakan dia macam ni. Sini tempat dia kata ini adalah wave 2, wave 3 dalam 3 dalam 3. Ini lazim. Itu lazim dalam elite wave. Ramai kena pancung dekat situ. Betul tak apa saya kata? Ramai kena pancung dekat situ. Sebab itu saya tak minat elite wave disebabkan boleh benda ni dahulu. Simple solution dia. 2 fractal selagi ada incomplete bullish sequence, di mana dalam minit ni ada pecahan satu lagi, iaitu kepada pecahan
Ini. Sebab di sini tak ada trend. Ini adalah low, high, higher low, higher high untuk daily. Anda pergi buka chart ini dekat H1, betul tak? Sini, Anda trade yang ini dekat H1. Di H1, belum ada trend. Sebab anda sedang melihat fractal ini. Ini, minit. Tak ada trend, baru low dan high. Dia adalah kiraan ini. Dia adalah kiraan baru di sini. Ini low dia. Dia kiraan ini, dia tak, bukannya kiraan belakang. Faham tak? Kiraan belakang tu yang daily. Kiraan H1, H4 adalah daripada sini. Itu yang ramai terperangkap dengan Dow teori dan Elliott wave disebabkan oleh benda tu. Bila kita ada trend yang kita boleh trade, bila ini break 1, 2, 3, 4 dan 5, itu ada trend. Bukan 1 dan 18. Itu yang ada trend. Kalau ini terus 1 dan 18, itu mungkin wave 3. Dalam 1, 2, 3 tadi, jadi wave 4 kita boleh trade. Itu momentum sequence. Ini yang kena ada trend. Itu baru ada trend. Sebab di time frame yang kita trade, iaitu H1 ataupun whatever anda punya time frame, anda boleh kecilkan lagi, dia kena ada trend dalam time frame yang kita trade. Maksudnya di sini anda sedang melihat ini 1, ini 2, anda sedang melihat biru punya 1, 2 yang biru ni baru anda boleh masuk. Barulah dalam time frame kita trade ada trend. Masalahnya bila kita lihat daily, anda tengok dekat satu fractal bawah, anda tengok breakout, anda ingat dia dah ada trend. Tak, sebab kiraan high low dia macam ni. Ini kiraan high low dia. Ini adalah